بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد أهل حضرة اليقين. الحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال. الحمد لله رب العالمين على كل نعمة طاهرة وباطنة، حسية ومعنوية، دنيوية وأخروية. الحمد لله على نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, muliakanlah kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah taufik agar kita sentiasa beramal dengan ilmu, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Baik. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah kita ini, sirah dan syama'il. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sirah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sirah dan syama'il yang paling agung sekali. Ada yang paling agung sekali berada di dunia ini. Tidak ada sirah yang lebih agung daripada sirah Rasulullah. Tidak ada sifat atau syama'il yang lebih agung, yang lebih mulia daripada syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berbincang sama-sama, mengingati sama-sama kekasih kita. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana sejarah Rasulullah dan sejarah agama Islam ini sehingga sampai kepada kita. Seperti mana kita telah mendengar sebelum ini, di kuliah-kuliah yang sebelum ini, kita boleh nampak kehidupan Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan ujian. Banyak kesusahan, banyak ujian, banyak imtihanat, iaitu ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kesusahan. Tapi yang perlu kita mengetahuinya daripada itu semua, iaitu ujian-ujian itu atau kesusahan itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengasihi Rasulullah SAW daripada kita. Allah yang takdirkan hidup Rasulullah SAW begitu. Allah yang memberikan keadaan itu kepada Rasulullah. Juga Rasulullah SAW sendiri yang memilih cara kehidupannya macam tu. Kalau Rasulullah SAW ingin menghidup di dalam dunia ini dengan cara kehidupan seorang raja yang kaya, yang senang, yang mewah,
maka perkara itu sudah dikemukakan untuk Rasulullah, tapi Rasulullah yang tolak. Rasulullah memilih untuk menghidup di dunia ini sebagai Nabi dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Kuliah sebelum ini kita telah menceritakan tentang perjalanan Nabi SAW daripada Gua Thawr kepada khaymah atau kemah Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Dan kita telah cerita bagaimana ajaib yang berlaku dengan kambing yang begitu tua dan kurus dan lemah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada waktunya suami Ummu Ma'bad pulang kepada rumah. Suami Ummu Ma'bad dari pagi, dia keluar daripada rumah menjaga kambing. Beliau pulang kepada rumah di waktu petang. Dan dia tinggalkan isterinya Ummu Ma'bad dengan satu ekor kambing itu yang begitu lemah dan kurus. Tetapi dia terkejut. Kerana lepas balik dia nampak di dalam rumahnya, di sisi Ummu Ma'bad, dan mukanya nampak muka orang yang kenyang, yang baru selesai makan, dan bekas yang besar itu atau mangkuk atau biriu yang besar di rumahnya penuh dengan susu yang cukup untuk 10 orang atau 7 orang macam tu. Maka suami Ummu Ma'bad terkejut. Dia tanya isterinya. Dia kata, "Ya Ummu Ma'bad, ma hadha al-laban?" Wahai Ummu Ma'bad, yakni isterinya, dari manakah susu ini? Susu ini dari mana? Wala haluba fil bait. Padahal tak ada kambing yang boleh diberikan susu di rumah ini. Dari mana datangnya susu ni? Ummu Ma'bad radhiyallahu anha dia jawab kepada suaminya, dia kata, "Marra bina rajulun mubarak." Telah lalu kepada rumah kita di hari ini lelaki yang berkat. Rajulun mubarak. Suami Ummu Ma'bad lagi rasa terkejut. Maknanya kejadian ini, susu banyak, rezeki banyak di rumah kita ni melalui keajaiban yang berlaku oleh seorang lelaki yang berkat. Siapa dia? Cuba cerita kepada saya. Sifatnya, syama'ilnya. Sekarang Sayyidatna Ummu Ma'bad membuatkan bukan suaminya terkejut sahaja dengan cara dia menyebutkan sifat Rasulullah SAW dengan terberinci, bahkan semua hatta sahabat Nabi SAW nanti selepas berapa tahun pun mereka rasa heran dengan cara Ummu Ma'bad menyebutkan sifat dan syama'il Rasulullah SAW. Dia kata, "Sifihi, ceritalah kepadaku sifatnya." Kemudian Ummu Ma'bad mula menceritakan sifat Rasulullah. Dia mula dengan berkata, "Ra'aitu rajulan zahirul wada'ah." Aku melihat seorang lelaki, iaitu Rasulullah SAW, zahirul wada'ah. Jelasnya cahaya muka dia. Cahaya mukanya sangat jelas, sangat terang. Bersiri-siri mukanya. Mublajul wajh. Mutaballijul wajh. Yakni wajahnya sangat bersinar. Cahayanya berkilat di mukanya Nabi SAW. Fi ashfarihi
ay ajfana ainih, yani bulu matanya agaknya panjang. Dia kata bulu matanya panjang. Tengok bagaimana caranya dia menyebutkan sifat Rasulullah walhal dia beberapa jam sahaja jumpa Rasulullah. Bulu matanya panjang. Fi ainaihi da'aj. Yani matanya bahagian putih itu sangat putih dan bahagian hitam itu sangat hitam. Cuma yang putih itu, bahagian putih di mata Rasulullah SAW ada merah-merahan sedikit. Ada warna merah pada bahagian putih di mata Rasulullah SAW. Dan merah-merahan itu memang dari kecil Rasulullah SAW matanya begitu. Bukan kerana kurang tidur atau tengah marah sebagainya. Memang bahagian putih mata Rasulullah SAW ada warna merah. Juga itu antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW seperti mana ditulis di dalam kitab-kitab Allah yang dahulu. Seperti kitab At-Taurah dan Al-Injil. Iaitu ada merah-merahan pada bahagian putih di mata Rasulullah SAW. Wahuwa dalilu syahamah. Juga adanya warna merah dari kecil, dari mula lahir, di bahagian putih itu membuktikan orang itu adalah orang yang banyak mempunyai sifat kemuliaan. Wa fi sawtihi sahal. Kemudian dia menceritakan tentang sifat suara Rasulullah SAW. Dia kata ada pada suaranya lelaki itu serak. Yani suara Rasulullah SAW bukan tajam, bukan bersih semuanya, dia ada serak sikit. Dan suara yang ada serak itu menunjukkan kehebatan dan orang tu nampak gagah dan hebat. Ghusnun bainal ghusnain la tashna'uhu min tul wa la tubghiduhu li farti tulihi wa la taqtahimuhu min qisar ay tahtaqiruhu min qisarih. Kalau kamu pandang ke badannya di antara dua-dua kawan dia, iaitu Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, kamu akan nampaknya dan akan pandang satu perkara yang sangat-sangat indah. Apa dia? Kecantikannya, keindahannya, cahayanya sangat cantik dan membuat kamu rasa gembira dan best, khususnya di antara dua-dua kawannya. Tidak akan nampaknya terlalu panjang sehingga kamu nampaknya macam panjangnya terlalu tinggi, tingginya terlalu tinggi. Juga kamu tidak akan memandang rendah ke badannya kerana pendek badannya. Bahkan badannya subhanallah tengah di antara dua kaumnya, juga di antara manusia yang lain. Luar biasa. Subhanallah, Ummu Ma'bad berapa jam saja dijumpa Rasulullah. Lam ta'ibhu sajlah. Kemudian dia menceritakan sifat perut Rasulullah SAW. Dia kata, engkau tak akan nampak ada kekurangan pada bentuk badannya, khususnya perut. Perutnya tidak besar. Kerana di waktu itu, khususnya di waktu itu, juga kebanyakan lelaki perut mereka besar. Dan perut besar itu antara sifat yang kurang cantik pada diri bentuk badan lelaki, khususnya lelaki yani. Tidak cantik jika perutnya besar. Maka antara sifat kecantikan seorang lelaki, perutnya sama dengan dadanya, tidak besar. Walam tazri bihi sa'lah. Juga kepalanya tidak kecil. Kerana kepala yang kecil di zaman Arab itu, mereka itu antara sifat yang mereka tidak suka. Dia kata kepalanya Masya Allah agung besar. Dan jika orang kepalanya besar, hatta pakaian serban atas kepalanya akan menjadi cantik dan hebat. Juga itu antara tanda cerdik dan kebijaksana.
jika kepalanya besar. Ka'anna 'unuqahu ibriqu fiddah. Seolah-olah kulit lehernya seperti ibriq yang dibuat oleh perak. Apa itu ibriq yang dibuat oleh perak? Iaitu bedang yang dibuat oleh perak yang baru, yang sangat bersinar dan mempunyai berkilat warnanya. Begitu lihinnya, yakni sangat putih, dan putihnya yang berkilat dan bersih dan halus. Dari nampak boleh tahu perkara itu. Hatta lihi Rasulullah, Sayyidatuna Ummu Ma'bad pun berhatikan kepadanya. Idza nataqa fa'alaihi al-baha. Kalau dia mula bercakap, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau mula bercakap, maka alahu al-baha. Alahu al-baha yakni akan menampakkan, kalau mula bercakap atau bercerita, seperti mula bercerita, akan nampak benda yang luar biasa. Terus nampaknya agung sangat. Nampaknya agung sangat ketika dia bercakap. Wa idza samata, dan apabila dia diam, tidak berbicara, akan nampakkan ketenteraman dan sakinah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa pada dirinya. Yani diamnya cantik, berbicaranya atau bercakapannya juga cantik dan agung, sallallahu alaihi wasallam. Lahu kalam, kemudian dia menyebutkan kalam Rasulullah SAW. Lahu kalam, dia mempunyai bercakapan, kata-kata, kekharazatin nadhm. Subhanallah. Apa itu kharazatin nadhm? Seperti rantai yang ada batu mutiara, batu bermata. Tengok kalau ada rantai, dekatnya ada beberapa bermata atau mutiara, nampaknya cantik, kemas dan banyak macam ni. Dia menyebutkan, dia mencontohkan kalam Rasulullah SAW dengan tersusun, dan ayatnya semua indah, lemah lembut, cantik, berisi, penuh dengan ilmu, penuh dengan faedah, di waktunya, di tempatnya, dengan suaranya yang serak sikit. Dia kata subhanallah, kalamnya terkeluar daripada mulutnya seperti rantai yang penuh dengan mutiara, dengan batu bermata. Subhanallah, ajib. Dan itu memang benar. Begitulah kalam Rasulullah SAW. Semua hadis Rasulullah, semua bercakapan Nabi SAW luar biasa. Menyebarkan keamanan, menyebarkan tenteram, ketenangan dan sakinah. Dan penuh dengan ilmu juga. Penuh dengan ilmu dan hikmah. Azyanu ashabihi mandara. Dialah lelaki itu yang paling indah pandangannya berbanding dengan kawan-kawannya yang lain. Berbanding dengan kawan-kawannya yang lain, dialah mempunyai pemandangan yang paling best, paling indah, paling cantik. Dengan pakaiannya, juga dengan bentuk badannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam penciptaan yang paling sempurna dan paling indah. Wa ahsanuhum wajha. Kemudian dia berkata, dialah berbanding dengan kawan-kawannya yang lain, adalah mempunyai wajah yang paling handsome, yang paling indah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal saut, wa ana ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta." Tidak pernah Allah SWT membangkitkan seorang Nabi, melainkan Allah SWT menjadikan wajahnya indah dan suaranya indah. Dan aku ni, yakni Nabi SAW, seorang Nabi yang paling indah wajahnya, berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, yang paling indah suaranya.
dan berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Ashabuhu yahiffuna bih. Kawan-kawannya sangat memuliakannya dan berkhidmat kepadanya. Sentiasa berhatikan kepadanya, pandang kepadanya, tunggu arahan sahaja daripada dia. Dan mengagungkan dia. Idza amara btadaru amrah. Kalau dia memberi satu perintah atau satu arahan, mereka dengan segera melakukan dan melaksanakan perintahnya. La ilaha illallah. Masya Allah, ya Rasulullah. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga luar biasa Ummu Ma'bad menyebutkan sifat Rasulullah SAW. Kami sangat merasa hutang budi kepada Ummu Ma'bad dan kita ucapkan selepas 1400 tahun sekarang, terima kasih wahai Ummu Ma'bad, terima kasih wahai Ummu Ma'bad kerana tolong, kerana banyak membantu kita boleh khayal atau berfikir, boleh kita rasa sikit bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, bagaimana badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya dan syama'ilnya. Sangat terima kasih wahai Ummu Ma'bad. Wa idza naha intahau 'inda nahyah. Dan apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, laki ni, melarang mereka sesuatu, ya ini jangan buat, maka mereka dengan segera tinggalkan juga. Mereka melaksanakan perintahnya, juga melaksanakan, meninggalkan melarangnya. Hasanul khalqi. Penciptaannya terlalu indah. Sangat indah penciptaannya. Muka, tangan, badannya, janggutnya, matanya, semuanya indah. Subhanallah. Wasiman qasima. Sangat handsome dan badannya sangat cantik. La ilaha illallah. Akhal ay fi ajfani aynayhi sawad. Akhal yakni matanya nampaknya sentiasa berselak. Yakni seolah-olah baru menggunakan selak mata. Walhal selak mata itu yang ada bawah bulu matanya itu, di atas matanya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata Rasulullah SAW memang begitu dari mula lahir. Yakni mata Rasulullah SAW terselak, bukan diselak. Sentiasa ada celak matanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lihyatihi kathafah. Dan janggutnya begitu banyak, masya-Allah, hebat. Janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebal. Janggut Rasulullah SAW tebal, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu sikit. Bahkan dia tebal dan penuhkan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azaj. Apa maksud azaj? Yakni raqiqu taraf al-hajib. Di hujung keninnya, hujung kening Rasulullah SAW nipis. Tidak banyak, tidak di hujung kening Rasulullah SAW dari hujung, di hujungnya nipis sikit. Kurang, tidak terlalu banyak rambut atau bulu pada kening Rasulullah SAW di hujung. Aqran. Dua-dua kening Rasulullah SAW bersambung di tengah, di antara dua-dua mata. Bersambung. Ay maqrun al-hajmin. Syadidu sawad syar. Rambutnya terlalu hitam. Seperti malam yang gelap. Rambut Rasulullah SAW sangat hitam. In takallama sama bihi ay irtafa'a ala julasai. Kalau dia bercakap, maka akan nampaknya orang yang paling berilmu daripada kawan-kawannya semua. Yang paling tinggi adabnya kalau dia bercakap daripada yang lain. Yang paling indah kalamnya daripada yang lain. Ajmalun nasi wa abhahum min ba'id. Seorang manusia yang paling indah kalau nampaknya dari jauh. Dari jauh pun nampaknya begitu indah, begitu handsome, begitu cantik. Wa ahsanuhum min qarib. Juga kalau dia dekat, nampaknya begitu juga. Terlalu indah, terlalu handsome.
Sebab apa dia kata sifat ini? Sebab kadang-kadang kita nampak orang dari jauh, nampaknya Masya Allah. Tapi kalau nampak dengan dekat, macam tak sama macam nampaknya dari jauh. Dari jauh, nampak cantik. Tapi lepas dah dekat, nampak banyak kekurangan pada mukanya atau pada badannya. Sama, lebih kurang sama macam di zaman sekarang ada kamera. Nampak orang di dalam gambar, cantik, indah, handsome. Tapi kalau nampak depan kita, nampak macam lain. Tak sama di dalam kamera. Tak sama dalam TV, tak sama dalam video. Tapi dia kata tak, Rasulullah SAW ini tak. Dari jauh, memang nampaknya Masya Allah, hebat, cantik, indah. Kalau di dekat pun, di depan mata kita juga, nampaknya begitu juga, sama. Memang keindahannya original, asli. Keindahan Rasulullah SAW dan kecantikan Nabi SAW, asli. Hulwal mantiq, manisnya kata-katanya. Kata-kata Rasulullah SAW sangat manis. Fasl, ayatnya dia bukan bercakap dengan laju. Dia kalau bercakap satu-satu perkataan. Kalamnya belahan-belahan. Dia bukan macam orang yang bercakap laju, macam sampai orang tak tahu dia cakap apa, atau orang tak sempat nak faham ayat yang pertama, dia dah masuk ayat yang kedua, ayat yang ketiga, macam tu. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia tegur beberapa sahabat yang suka bercakap laju. Dia kata kepada mereka, bukan begitulah cara Nabi kamu. Aku dengar kalian semua kalau bercakap, cakap laju. Bukan begitulah Nabi kamu. Kalau Nabi Muhammad SAW bercakap, dia akan bercakap dengan fasl. Fasl yakni dia membezakan di dalam percakapan dia antara perkataan ini dan perkataan itu. Antara ayat ini dan ayat itu. Sehingga dia kata kalau ada orang nak kira pun berapa ayat Rasulullah SAW sampai dia boleh kira. Kalau ada orang bersedia untuk hafal kalam Nabi SAW, dia boleh hafal dengan satu kali sahaja dengar. Sebab apa? Sebab cara Rasulullah SAW bercakap, cakap dengan perlahan-perlahan. Maka itu cara yang paling afdal kalau kita sedang bercakap dengan orang lain. La nazrun wala hadhar ka'anna mantiqahu kharazat nudhimna yatahaddar. Seolah-olah kalamnya ini macam satu rantai yang penuh dengan bermata atau mutiara yang terjatuh satu bersatu. Sangat indah. Yakni setiap satu perkataan keluar daripada mulut Rasulullah, setiap satu ayat keluar daripada mulut Rasulullah SAW berisi, penuh dengan ilmu, penuh dengan faedah. Itu makna la nazr wala hadhar. Yani tak ada di dalam ayatnya, di dalam percakapannya yang tak ada faedah, atau tak ada ilmu, atau tak ada hukum. Semuanya ada ilmu. Semua perkataan Rasulullah SAW ada ilmu. La tatajawazuhu ila ghairihi ikhtiyaran lah. Masya Allah, sifat ini ajib juga. Dia kata, kalau mata kamu dah jatuh pada badannya, pada mukanya, maka kamu takkan bendahkan pandangan dan pemelihatan kamu kepada yang lain kerana ada yang lebih indah daripadanya. Takkan buat itu. Kerana tak ada yang lagi cantik darinya, tak ada yang lagi indah daripadanya. Maknanya kalau kita kadang-kadang, kalau ada beberapa orang di depan kita, kita akan nampak dia. Tapi kalau ada orang lagi cantik darinya, kita akan nampak kepada orang tu. Kalau ada orang pakaiannya lagi hebat, lagi best, lagi cantik, kita akan bendah kepadanya. Cuma kalau ada satu orang, pakaiannya paling, orang kata paling top lah, paling cantik, paling indah, paling best. Yang lain semua pakaian mereka biasa. Kita akan pandang lebih panjang kepada orang tu je. Yang paling indah, yang paling handsome, yang paling cantik. Sebab tak ada yang lagi cantik darinya. Dia kata begitu Rasulullah SAW kalau dia duduk di mana-mana, kalau berjumpa di mana-mana. Kalau pandang kepada mukanya, pandang kepada dia,
Tak ada siapa-siapa nak pindahkan matanya kepada orang yang lain. Kerana tak ada yang lagi membuaskan hati dan mata kita pandangan kepadanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In qala ansatu liqawlih. Mereka bercakap di depan Nabi SAW, dia dengan sahabat. Tapi dia kata, kalau dia mula mahu bercakap saja, baru Rasulullah SAW nak bercakap, yang lain semua terus diam. Sebab apa? Sebab mereka sebenarnya tunggu Rasulullah cakap. Mereka bentingkan kalam Rasulullah SAW. Mereka tinggal borak, tinggal bercakap. Tapi kalau nampak Rasulullah nak gerakkan mulutnya, mereka terus diam. Walaupun mereka tinggal bercakap. Terus diam. Tak ada siapa-siapa yang putuskan kalam Nabi SAW. Tak ada siapa-siapa yang ketika Rasulullah tinggal bercakap, dia mula bercakap juga. Waktu Rasulullah bercakap. Tidak ada. Semuanya daripada keagungan mereka kepada Rasulullah SAW. Kerana mereka mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mahfud, makhdum, mahsyud. Allahu Akbar. Mahfud, dia dinaungi dengan sahabat yang sangat mengagungkannya. Makhdum, dikhidmati. Semua yang sebelahnya khidmat kepadanya. Mahsyud, semua dekat dengannya, beliharanya dan melindungikannya. Begitu dahsyat, hebat, begitu luar biasa kalau nampaknya. Dan semua yang ada sebelahnya semua dekat-dekat dengan Nabi SAW. Lahu hasydun wa jama'ah. Ada jemaah sebelahnya. La abis wala mufannid. Maksudnya la abis, yani dia bukanlah orang yang mukanya begini. Yani muka masam, orang kata muka masam. Kini jangan marah mukanya. Bukanlah begitu. Maknanya mukanya sangat berseri-seri, menyebarkan ketenangan. Nampak kepada mukanya senyum sahaja. Wala mufannid, yakni bukanlah dia orang yang banyak menegur. Yakni banyak mencari kesalahan orang. Jangan buat, kenapa buat macam ni? Kenapa ya ini di sini? Kenapa dia bukan orang yang banyak menegur atau melawan orang lain. Itu bukan sifat Nabi SAW. Apa-apa yang terjadi depannya, dia takdir ya, baik. Dia kalau ada siapa-siapa yang buat, dia buat tak nampak. Dia buat tak tahu. Tapi Rasulullah SAW tahu dan perhatikan kepada semua. Tapi itu sifatnya. Itu sifat dan akhlak Rasulullah. Dia buat tak tahu. Dia buat macam tak nampak. Apa-apa yang jadi, dia bukan orang yang selalu tegur, selalu marah, selalu melawan kepada orang lain. Dia biarkan. Apa-apa yang bukan haram, dia tak apa, dia jalankan. Dia senang je. Sangat senang, sangat baik. Itu sifat Rasulullah SAW. Sampai sini, Ummu Ma'bad habis mencerita sifat Rasulullah SAW. Lepas selesai dia mencerita sifat Nabi SAW, suaminya berkata, "Hadhihi wallahi sifatu sahibi Quraisy." Ini demi Allah sifat orang yang dicari oleh orang Quraisy. Inilah Muhammad. Ini adalah Rasulullah SAW. Demi Allah, kalau aku dapat melihatnya, aku akan ikutnya. Dan aku akan berusaha dari sekarang mencarinya sehingga jumpa dan saya masuk Islam dan ikutnya. Ini sifat yang begitu mulia. Lepas tu, sebelum Rasulullah SAW tinggalkan Ummu Ma'bad, Rasulullah SAW ambil bai'ah dan Ummu Ma'bad masuk Islam. Alhamdulillah. Selepas tu, suaminya, dia kajar Rasulullah SAW sehingga sempat Alhamdulillah jumpa Rasulullah SAW di tengah jalan. Kemudian dia jumpa Rasulullah dan dia masuk Islam. Lepas tu balik kepada rumah Ummu Ma'bad. Sebelum Rasulullah SAW bergerak daripada rumah Ummu Ma'bad, Alhamdulillah Ummu Ma'bad dia muliakan mereka. Dia sembelih seekor kambing, dia masak, kemudian dia bagi mereka makan. Lepas tu dia macam bagi mereka bungkus makanan di dalam satu sufrah, yani macam plastik tapi dari kulit, bunuhkannya untuk Rasulullah dan Abu Bakar supaya mereka boleh makan di tengah jalan. Wa baqiya 'indaha akthar lahmiha. Dan di rumahnya dia masih ada beberapa daging daripada kambing itu. Selepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah,
Ummu Ma'bad, suaminya pun, anaknya, mereka semua masuk Islam dan berhijrah kepada Al-Madinah. Kita akhirkan kuliah kita dengan satu soalan yang diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ada satu orang, dia tanya Ummu Ma'bad, dia kata, "Wahai Ummu Ma'bad, aku rasa heran." Dia kata, "Kenapa?" Dia kata, "Kenapakah sifat kamu kepada Rasulullah, kamu menceritakan sifat dan syama'il Rasulullah SAW, cara kamu menyebutkan sifat Rasulullah SAW dengan terberinci itu, lebih dekat betul-betul dan mengalahkan cara lelaki-lelaki yang dari sahabat Rasulullah SAW yang ramai yang pernah menceritakan sifat Rasulullah SAW. Walhal mereka itu jumpa Rasulullah dan teman dengannya lagi panjang daripada kamu. Apa rahasia kamu ni?" Yakni mereka nak tahu apa rahasianya. Beberapa jam sahaja. Sebab Sayyidatina Ummu Ma'bad, dia menceritakan sifat itu bukan lepas dia hijrah kepada Madinah, lepas jumpa Rasulullah beberapa kali. Tak. Dia selepas jumpa Rasulullah beberapa jam saja. Lepas tu datang suaminya, dia cerita kepada suaminya. Ummu Ma'bad waktu tu dia rasa malu dari soalan itu. Dia kata, "Sifat aku kepada Rasulullah SAW lebih macam terberinci, lebih dekat daripada, mengalahkan juga sifat-sifat lelaki yang lain daripada sahabat Rasulullah SAW. Kerana kamu semua tahulah, wahai lelaki, bagaimana kalau seorang wanita memandang kepada seorang lelaki." Yani nazarul mar'ati minar rajuli ashfa min nazaril rajuli ila rajul. Kalau seorang wanita dia yang melihat kepada seorang lelaki, maka pandangannya dia akan pandang dengan terberinci. Sebab itu kalau perempuan dia yang menyebutkan sifat seorang lelaki, dia akan sebutkan sifatnya dengan terberinci, lagi jelas dan lagi dekat daripada, lagi besar, lagi jelas daripada kalau lelaki yang menyebutkan sifat seorang lelaki. Subhanallah. Radiyallahu an Ummi Ma'bad, radiyallahu an Ummi Ma'bad, wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kelas yang akan datang kita akan sambung cerita juga tentang kesusahan juga yang Rasulullah SAW dapatkan di dalam perjalanannya kepada Al-Madinah. Cuma saya akan sambung ke ceritakan satu cerita juga yang ajaib berlaku dekat khaymah Ummu Ma'bad, iaitu anak buah Sayyidatina Ummu Ma'bad, dia pernah menceritakan. Dia kata, ketika Rasulullah SAW tidur qailulah di khaymah Ummu Ma'bad, kemudian dia bangun, dia minta air nak wuduk, nak solat. Kemudian Rasulullah SAW, mereka bagi air. Rasulullah SAW kumur. Dia basuh tangannya terlebih dahulu, lepas tu kumur. Lepas Rasulullah SAW kumur, Rasulullah SAW keluarkan air yang dalam mulutnya kepada terjatuh kepada satu pokok. Sebelah kaimah Ummu Ma'bad ada satu pokok kecil. Dia buang airnya kepada pokok itu. Anak buah Ummu Ma'bad dia menceritakan cerita ni. Dia kata, subhanallah, pokok itu menjadi pokok berkat. Subhanallah, pokok itu terlalu cepat dan laju dia naik dan jadi pokok yang besar. Sehingga menjadi pokok yang paling besar di taman atau di kampung itu. Pokok yang paling besar, pokok itu. Oleh keberkatan air yang Rasulullah SAW kumur dan buang kepada pokok itu. Dan pokok itu mempunyai buah yang sangat besar dan yang begitu sedap dan baunya sangat sedap. Tidak ada siapa-siapa makan daripada pokok itu, buah pokok itu, melainkan dia akan kenyang. Atau kalau dia rasa dahaga, dia akan hilang dahaganya walaupun itu buah. Tidak ada siapa-siapa yang mempunyai masalah kesihatan, sakit atau ada penyakit apa-apa, dia makan daripada buah pokok itu, melainkan dia terus dapatkan kesihatan dan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta unta juga yang betina,
kalau dia makan daripada daun-daun pokok itu, dia terus keluarkan susu yang begitu sedap dan banyak. Subhanallah. Sehingga anak buah Ummu Ma'bad dia berkata, sehingga kita rasa belik dengan keadaan dan cerita pokok itu. Dan kita memberi gelaran kepada pokok itu Al-Mubarakah, yakni pokok yang berkat. Pokok yang berkat. Kemudian dia kata, di satu hari kita rasa belik kerana pokok itu tiba-tiba mati. Dan daunnya semua jatuh dan dia dah tak hidup lagi. Dan kita belik apa ceritanya? Akhirnya, tak lama kita mendengar bahawasanya Rasulullah SAW telah wafat. Maknanya, mu'jizat Rasulullah SAW berlaku oleh air liurnya itu, waktunya, dia ada waktu tertentu. Sepanjang Rasulullah SAW hidup. Tapi itu untuk mu'jizah yang berlaku dekat pokok itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita mahabbah dan cinta yang begitu yang tinggi kepada Rasulullah SAW dan kumpulkan kita dengan Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan untuk mata kita dapat melihat kepada wajah Rasulullah SAW, mendengar suara Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah SAW, bermahsyar bersama Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.